Jadi untuk seterusnya, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Naib Ketua Kesatuan Ulama Sedunia, untuk menyampaikan pidato beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Surah Al-Buruj. Firman Allah, dan tidaklah mereka itu bertindak dengan zalim terhadap orang-orang yang dihukum dengan kejam itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi terpuji, di mana beriman itu dianggap satu kesalahan. Al-Fadhil Pengurusi Majlis yang berhormat Menteri Besar Islam Darul Ihsan Ustaz Azmin Ali, Sahibul Fadilah Ustaz Berhani Syamsuddin, Ashabul Fadilah, dan yang dihormati pemimpin-pemimpin NGO Islam, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sekiranya kita merujuk kepada undang-undang tubuh Interpol, saya berharap Cikgu Azmi rojak laman web Interpol, rojak undang-undang tubuh dia, dan rojak peraturan-peraturan. Mengikut peraturannya, Interpol hanya boleh mengambil tindakan terhadap penjenayah yang dianggap melakukan kesalahan jenayah, dan dia tidak boleh bertindak dalam perkara yang berkait dengan kesalahan politik yang ada kaitan dengan hak asasi manusia, dan mesti mendapat kerjasama dengan mana-mana negara orang yang dituduh itu berada, sama ada di rakyat negeri itu ataupun mendapat suatu politik kepada negeri yang berkenaan. Ini adalah undang-undang tubuh Interpol. Dilihat kepada konsep penubuhan Interpol dan undang-undang tubuhnya, dia tidak boleh bertindak terhadap Dr. Yusuf Qaradawi dengan tuduhan spontan yang dibuat oleh kerajaan Mesir. Jelas sekali tuduhan kerajaan Mesir terhadap beliau bukan sahaja zalim, tetapi bodoh. Tidak merujuk kepada peraturan-peraturan Interpol. Kalau boleh kita bodohkan dia dengan rujuk kepada peraturan
persatuan itu secara detail dan masukkan dalam memorandum itu. Apa yang berlaku sebenarnya tidak lain dan tidak bukan ialah kerana permusuhan terhadap Islam secara menyeluruh oleh semua kalangan, bukan sahaja dipengaruhi oleh Islamofobia, termasuk sikap yang lama terhadap Islam. Walaupun mereka tahu Islam adalah satu ajaran yang benar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab suci semua agama, sama ada agama samawi ataupun agama yang tidak samawi. Dan Islam satu-satunya ajaran yang telah menyelamatkan manusia dengan tegaknya negara selama 1300 tahun lebih dan mencipta tamadun yang menyelamatkan manusia. Tamadun yang diceplak oleh Barat pada hari ini kerana diambil dengan cara yang tidak sempurna dari tamadun Islam sedang mengalami kemusnahan dan keruntuhan. Sebenarnya selepas kejatuhan Blok Timur, terungkainya negara Soviet Union, negara blok komunis yang sangat luas wilayahnya. Pada awalnya tokoh-tokoh ilmuwan Barat merasa bangga dunia mempunyai satu kuasa besar dunia saja, iaitulah kuasa Barat. Sehingga Francis Fukuyama dan lain-lain ilmu yang dianggap berpihak penting kepada polisi negara besar mereka menganggap Barat dipimpin oleh Amerika akan menjadi satu kuasa besar dunia. Tamadun Barat akan menguasai dunia seluruhnya. Tamadun yang lain dianggap terpencil. Setelah mereka membuat kajian yang mendalam, Francis Fukuyama, Huntington dan lain-lain lagi, boleh baca laman web mereka ini, membuat kesimpulan di sana masih ada lagi tamadun yang mencabar Barat, iaitulah tamadun Islam. Walaupun Islam tidak ada negara besar yang melindunginya, mereka berjaya menghancurkan negeri-negeri umat Islam yang dipecah, diperintah, menjahanamkan pemikiran umat Islam. Namun mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Islam. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya agama Allah, laksan memadam periga minyak tanah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang menentang. Setelah hancurnya komunis, negara-negara komunis membuat pembaharuan ke arah ekonomi bebas. China, Vietnam, Cuba, Rusia dan lain-lain menuju ke arah ekonomi bebas dengan sedikit reformasi yang dilakukan oleh mereka. Tiba-tiba terselah dan muncul tanda-tanda kemusnahan liberal kapitalisme, menandakan Barat akan runtuh dengan menghujungnya ekonomi, menghujungnya kemanusiaan, menghujungnya suasana politik dalam negara mereka sendiri.
Mereka menganggap Islam jadi pencabar baru, sehingga Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri British, termasuk mantan Selisih Agung NATO, membuat satu kenyataan, Islam adalah cabaran yang paling bahaya kepada Barat. Inilah sebenarnya yang berlaku. Bukan batang tubuh Dr. Yusuf Qaradawi, tetapi kerana perjuangan Islam. Setelah mereka gagal dalam 2 peperangan untuk merobekkan Islam, gagal dalam campur tangan di Afghanistan, dan gagal dalam campur tangan di Irak, Israel dalam keadaan terancam, kedudukan mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mereka membuat kajian dan boleh dirojok dalam laman web RAND Corporation. Kajian-kajian mendapati mereka mesti mengambil satu strategi untuk menghadapi kebangkitan Islam yang sedang terserlah. Apabila Islam yang dianggap sudah hancur, bangkit semula, sebagaimana yang diluahkan oleh seorang pemimpin orientalis, di sana masih ada 2 kubu yang sangat kebal, yang tidak boleh dimusnahkan oleh Barat dengan segala teknologi canggih yang ada pada mereka. Walaupun dipandang ringan, yang pertama Al-Quran Al-Karim, dan kedua Makkahul Mukarramah. Selagi ada Quran, mukjizat ilmu, selagi ada Makkahul Mukarramah, orang Islam masih pergi haji, selama itulah mereka tidak boleh mematikan Islam seluruhnya. Dan kita melihat berlaku kebangkitan Islam di seluruh dunia, bukan sahaja di pusat-pusat pengajian Islam, Al-Azhar, Makkahul Mukarramah, Dewan, dan lain-lain lagi pusat-pusat pengajian Islam. Kebangkitan Islam juga berlaku di negara-negara Barat. Pusat-pusat pengajian tinggi yang menjadikan kilang untuk mendidik anak-anak orang Islam bagi menghancurkan Islam, berbalik ke negeri masing-masing. Tiba-tiba Allah mengulangi mukjizat Al-Quran Al-Karim yang mengisahkan Fir'aun yang mahu menghapuskan Islam dengan menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam, mengeluarkan undang-undang yang membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Musa yang dicari dihalang kelahirannya, dibesarkan di dalam mahligai Fir'aun sendiri. Begitulah kebangkitan Islam. Bukan saya berlaku di pusat-pusat pengajian Islam, lahir di negeri Barat sendiri, yang mengaji Barat di seluruh dunia, kembali semula kepada Islam. Berlaku kebangkitan Islam di seluruh dunia. Kalangan generasi muda khususnya, mereka merasa bimbang untuk melawan Islam dengan senjata tidak mungkin. Maka mereka mengulangi kembali serangan pemikiran, serangan ideologi untuk menjahanamkan kebangkitan Islam. Mereka mencari kelemahan-kelemahan yang wujud di dalam kebangkitan Islam. Yang pertama, kelemahan mereka yang bertasawuf. Yang kedua, kelemahan mereka yang bertasyadud. Yang bertasawuf ialah mereka yang bermudah-mudah dengan Islam, dengan tekanan, dengan war-war fitnah yang disebarkan oleh Barat. Terdapat kalangan orang Islam yang cukup dengan Islam nama tanpa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hukum syariat, meninggalkan undang-undang Islam. Kebangkitan Islam agak mengikut agama Kristian tanpa mempunyai kuasa politik yang mendolarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, kelemahan bertasyadud.
Mereka yang tinggi semangatnya sehingga jadi melampau, mahu melaksanakan Islam serta-merta. Hari ini potong tangan, hari ini redam, hari ini juga buat serta-merta tanpa fakta. Mereka mengambil dua ruang kelemahan yang ada dalam kebangkitan Islam. Di sinilah peranan para ulama seperti Syekh Al-Aqdawi untuk mengambil pendekatan wasatiyah, pendekatan sederhana. Sederhana bukan makna meninggal syariat. Sederhana bukan makna melampau. Pendekatan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia mendirikan negara dan masyarakat yang mendaulatkan syariat Allah bukan spontan. Laksana mendirikan bangunan dimulakan dengan asas tanah yang kukuh, asas yang kuat, tiang yang kuat, kerangka yang kuat. Lepas itu barulah dibina yang lain, dinding dan atap. Bukan dibuat atap dulu. Terus istilah negara Islam, buat atap, tiang tak tahu ke mana, asas tak tahu ke mana, atap akan runtuh menimpa mereka yang ada di bawah. Di mana Nabi kita Muhammad SAW memulakan dengan membentuk generasi Muhajirin dan generasi Ansar, merupakan kumpulan Islam yang disatu dan dipadukan dengan projek pembangunan manusia, pembangunan insan mengikut fitrahnya, membina rohnya, membina jasadnya, membina akalnya, membina individunya, membina keluarganya, dan membina organisasinya. Organisasi yang melaksanakan amal yang dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim la yuwalliyanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah At-Taubah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh daripada kalangan kamu, bukan semua kamu. Sebahagian dari kamu ada orang-orang yang beriman, bukan semua kamu, yang mengerjakan amal untuk menegakkan Islam itu. Kepada golongan yang diwujudkan memenuhi syarat dan ciri-cirinya, Allah menjanjikan kuasa memerintah, menjadikan Islam itu mempunyai tamkin, mempunyai kekuasaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan fiqh, dengan matang, dengan siasat syariah dan maqasid syariah yang tepat. Maka bertukar keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Mereka mengabdikan diri kepadaku dalam keadaan mereka tidak menyekutuiku dengan sesuatu yang baik, dan sesiapa yang kumpul selainku, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kumpulan yang jelaskan cirinya oleh firman Allah Ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada kalangan kamu orang-orang yang beriman itu satu kumpulan, satu ummah, satu ummah di kalangan ummah yang bercirikan ad-da'wah ilal khair, berdakwah kepada kebaikan, seluruh ajaran Islam yang sempurna dan lengkap, yang menyuruh perbaik amar ma'ruf dan nahi munkar, mempunyai kekuasaan menyuruh, memerintah dan mencegah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mendapat kemenangan. Kumpulan ummah yang mempunyai ciri yang disebut oleh para ulama dengan ummah ittiba'. Para ulama membagi ummah pada tiga ummah: ummah dakwah, ummah ijabah, ummah ittiba'. Ummah dakwah ialah seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Mereka diajak kepada Islam. Itu ummah dakwah. Ummah ijabah, ummah yang sudah masuk Islam.
Ada yang sedar, yang tak sedar, yang faham, yang tak faham. Semua sudah Islam. Dan ummah ijtimah, ummah yang mendukung Islam, yang menyambung perjuangan Nabi SAW dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Bila adanya kumpulan ini, inilah yang menggerunkan barat, menggerunkan seluruh kuasa-kuasa yang lain. Mereka tidak mengizinkan wujudnya kumpulan ini untuk memegangkan. Maka kemenangan kumpulan Islam di Mesir, di Tunisia, di Libya, di Yaman, di mana-mana saja diganggu habis-habisan. Walaupun kemenangan itu melalui proses demokrasi. Demokrasi kepada mereka boleh, walaupun untuk komunis. Mereka mengizinkan demokrasi untuk komunis di negara Eropah Timur, di negara Asia Tengah. Kalau mendukung komunis, Islam tak diizinkan sekali-kali. Islam dianggap sebagai pencabang. Apalagi Mesir mempunyai kedudukan yang paling strategik dalam hubungan antarabangsa di sebelah urusan Swiss. Mesir menghubungkan 3 benua besar, Afrika, Asia dan Eropah, yang menghubungkan dunia Islam. Maka Mesir dikanyang habis-habisan. Peranan Dr. Khardawi adalah mencetuskan kebangkitan di Mesir, menyebabkan kumpulan Islam menang dan dirampas di tengah jalan, dan dengan dilindungi oleh kuasa-kuasa barat, dilindungi oleh semua kuasa besar dunia, dan didukung agenda barat ini oleh negara-negara Arab sendiri yang tidak mengizinkan Islam itu berkuasa dan berdaulat. Negara-negara Arab yang mewarisi kejatuhan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924, yang memimpin negara-negara Arab hari ini, yang menghalang kemenangan, inilah pemimpin-pemimpin yang mewarisi kejatuhan kerajaan Utsmaniyah mengikut faraid yang dibagikan oleh kuasa-kuasa barat, yang tidak mengizinkan Islam berkuasa sekali lagi. Namun percayalah, Islam telah boleh dimatikan. Bukan seorang Khardawi. Kalau satu pokok dicantas dahan yang akan tumbuh tunah 10. Satu tunah dicantas tumbuh 10 lagi. Satu Khardawi dicantas akan tumbuh 10 Khardawi dan banyak Khardawi lagi. Di sini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak boleh menyerah kalah. Tak boleh menyerah kalah. Setiap langkah dan tindakan kita mesti berlawan, mesti menghadapinya dengan percaya kepada Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala kuasa besar yang ada di dunia hari ini adalah tabuk yang halus di sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kuasa besar dunia yang kekal selama-lamanya. Kuasa besar itu silih berganti, dan insya Allah akan tiba giliran untuk Islam. Saya sendiri tidak menduga Syekh Khardawi mengamanahkan saya jadi naib beliau. Setelah pertubuhan selepas itu, pertubuhan dituduh sebagai pengganas. Saya jadi gerobok kereta api. Di belakang kereta api, kepala kereta api yang sedang menerima tuduhan itu sekarang ini. Namun demikian, kita sebagai orang Islam, semua orang Islam mesti percaya yang Maha Besar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Namun demikian, kita mesti melawan mengikut kebijaksanaan. Mengikut kebijaksanaan, segala kebijaksanaan adalah digunakan, kerana pendekatan kebijaksanaan adalah diutamakan. Mudah-mudahan dengan kebijaksanaan itu, mereka yang bermusuh akan bertukar menjadi sahabat, lawan bertukar menjadi kawan, huru-hara menjadi keamanan. Inilah langkah yang wajib kita ambil. Mudah-mudahan doa kita diberkati oleh Allah SWT. Dan marilah sama-sama kita memanjatkan lagi doa kepada Allah supaya membina kekuatan kita, memberi pertolongan kepada semua yang dizalimi. Walaupun saya ada tadi saya tak sempat, sekali lagi kita berdoa memohon pertolongan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ارحم الراحمين، يا حكيم يا كريم يا احد يا صمد يا قيوم يا الجلال والاكرام. اللهم انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ودود يا مقصود يا ذا الفضل والجود، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن وعي لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء، ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ومن ما ظهر منها وما بطن. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا. يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اطلب السلامة والامن لشيخنا الجليل دكتور يوسف القرضاوي وهب الأئمة العاملين في مشارق الارض ومغاربها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلوا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.